Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Tasmawati binti Arifin dan 3 orang laki rakan saya, Ava Natasha Dixon, Alice Danita Jefferson, dan juga Eva Veronica Moisin, serta dibantu oleh seorang pensyarah pembimbing, Dr. Salina binti Abdullah Sangguro. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu kajian yang dilaksanakan bertajuk Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Motivasi Ekstrinsik dalam kalangan guru pelatih Bahasa Melayu, satu tinjauan awal. Bahasa Melayu merupakan antara subjek penting yang perlu diberi penekanan dalam kalangan murid-murid. Dalam hal ini, IPGM dan IPG telah diberikan mandat untuk melaksanakan program pendidikan keguruan bagi melahirkan guru bahasa Melayu yang berkualiti tinggi. Justru bagi memastikan hal tersebut berlaku, gaya pembelajaran guru pelatih perlu didasari dengan motivasi untuk memastikan matlamat tercapai. Pada bahagian latar belakang kajian, penyelidik telah menyentuh mengenai aspek terdapat cadangan lanjutan daripada pengkaji lain untuk memperluaskan kajian berkaitan skop gaya pembelajaran dengan tahap motivasi. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan keberkesanan guru pelatih mendalami ilmu bahasa Melayu sekaligus membantu murid untuk mengenal pasti cara belajar dan persekitaran pembelajaran yang sesuai. Berikut merupakan objektif, persoalan, dan hipotesis kajian. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti gaya pembelajaran, tahap motivasi belajar, dan juga hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi ekstrinsik. Manakala terdapat 3 persoalan dan 3 hipotesis yang telah dibina dalam kajian ini. Dalam bahagian kajian literatur, penyelidik telah mengemukakan beberapa kajian-kajian lalu yang telah dijalankan oleh penyelidik lain berkaitan isu gaya pembelajaran, tahap motivasi belajar, dan hubungan yang berlaku di antara kedua-dua aspek tersebut. Antaranya ialah kajian yang telah dilaksanakan oleh Nur Syazana dan Muhammad Nasir pada tahun 2020 yang mendapati bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara gaya pembelajaran dan motivasi. Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Merita dan rakan-rakannya pada tahun 2021 yang menyatakan bahawa para pendidik sering menggunakan model VAK untuk meneroka jenis pembelajaran murid. 2.1 Reka bentuk kajian, di mana reka bentuk kajian penyelidikan ini adalah menggunakan kaedah tinjauan secara deskriptif, di mana kaedah ini akan mengutip data daripada populasi sasaran bagi menerangkan populasi tersebut. 2.2 Populasi dan persempelan kajian. Populasi kajian ini terdiri daripada guru pelatih option Bahasa Melayu semester 4 tahun 1 IPG Kampus Ken dengan jumlah populasi adalah seramai 120 orang. Pemilihan dan penentuan responden dalam kajian ini menggunakan persempelan rawak muda bagi menentukan bilangan sampel bagi setiap unit dalam option Bahasa Melayu. Seterusnya, pemilihan ini juga kajian rintis juga telah dijalankan ke atas 30 orang guru pelatih, yaitu option 2.3 Prosedur pengumpulan data dan pembangunan instrumen kajian, di mana borang soal selidik adalah instrumen dalam kajian ini yang mengandungi 3 bahagian soalan, di mana bahagian E merupakan latar belakang responden, bahagian B merupakan gaya pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik, dan bahagian C pula merupakan motivasi ekstrinsik. Seterusnya, ia juga menggunakan 5 skala Likert sebagai pengukuran, yaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 2.4 Kaedah pengukuran kesahan dan kebolehpercayaan, di mana kesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini adalah menggunakan yang pertama interpretasi skor Alpha Cronbach, di mana soalan pada bahagian B dan pada bahagian C mendapat nilai skor Alpha Cronbach yang memuaskan. Dan interpretasi skor min pula telah digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen soal selidik yang telah dihasilkan. Yang terakhir, 2.5 Analisis data. Analisis data akan dilaksanakan dengan menggunakan 2 kaedah bagi soal selidik, kaedah deskriptif
bagi menentukan nilai min bagi kedua-dua pemboleh ubah dan mencari kecenderungan dominan jenis gaya pembelajaran guru pelatih option Bahasa Melayu semester 4 tahun 1 IPG Kampus Ken. Dan yang kedua, kaedah inferensi iaitu kolerasi person pula digunakan untuk mencari hubung kait di antara kedua-dua pemboleh ubah. Analisis data akan menggunakan perisian khusus data kuantitatif iaitu perisian SPSS. Baiklah, saya akan membentangkan hasil kajian yang diperolehi daripada kajian tinjauan yang telah dijalankan menggunakan edaran Google Form melalui medium WhatsApp dan juga Telegram secara atas talian. Dapatan kajian ini telah dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan juga analisis kolerasi Pearson melalui perisian aplikasi SPSS. Baiklah, untuk latar belakang responden melalui borang soal selidik, terdapat 4 maklumat utama yang diperolehi dan telah diterjemahkan dalam bentuk carta pie. Misalnya, taburan peratusan mengikut jantina, sebanyak 80% ataupun 24 orang responden perempuan telah menjawab borang soal selidik dan selebihnya adalah lelaki. Begitu juga untuk taburan peratusan responden mengikut agama. Agama Islam merupakan agama majoriti yang telah menjawab soal selidik ini. Begitu juga dengan umur dan juga bangsa. Baiklah, beralih kepada indeks gaya pembelajaran ataupun analisis gaya pembelajaran yang dominan dalam kalangan guru pelatih bagi menjawab persoalan 1 yang telah dibina, yaitu apakah gaya pembelajaran yang dominan dalam kalangan guru pelatih option Bahasa Melayu IPG Kampus Ken. Ketiga-tiga gaya pembelajaran berada pada tahap yang tinggi berdasarkan interpretasi skor Min Lendl 1997. Walau bagaimanapun, melihat kepada angka tertinggi, skor Min kategori pembelajaran kinestetik memegang angka tertinggi yaitu 4.20. Kesimpulannya, gaya pembelajaran yang dominan dalam kalangan guru pelatih option Bahasa Melayu IPG Kampus Ken semester 4 tahun 1 adalah gaya pembelajaran kinestetik. Sekarang beralih kepada analisis tahap motivasi ekstrinsik bagi menjawab persoalan yang kedua, apakah tahap motivasi ekstrinsik dalam kalangan guru pelatih. Hasil analisis deskriptif mendapati motivasi ekstrinsik dalam kalangan responden adalah sederhana, yaitu min 3.52. Dan ini turut melihat kepada jadwal interpretasi skor Min Lendl 1997. Untuk analisis hubungan antara gaya pembelajaran visual auditory kinestetik dengan motivasi ekstrinsik, analisis kolerasi mendapati bahwa ketiga-tiga gaya pembelajaran adalah lebih besar hubungannya dengan motivasi ekstrinsik, lebih besar daripada nilai 0.01. Walau bagaimanapun, mengikut interpretasi pemboleh ubah Guilford 1956 mendapati kolerasi berada pada tahap yang rendah. Keseluruhannya, perhubungan tiada perbezaan yang signifikan pada aras 0.01. Kolerasi antara gaya pembelajaran dan motivasi ekstrinsik berada pada paras yang rendah sahaja. Oleh yang demikian, ketiga-tiga hipotesis kajian diterima. Sekarang kita teruskan dengan 4.0, yaitu perbincangan mengenai gaya pembelajaran. Analisis dapatan kajian menunjukkan gaya pembelajaran kategori kinestetik merupakan gaya pembelajaran paling dominan yang diamalkan oleh guru pelatih Bahasa Melayu IPG Kampus Ken, diikuti gaya pembelajaran kategori visual dan gaya pembelajaran auditori. Sekiranya ditinjau secara kritikal, berbagai gaya pembelajaran ini kita dapat merumuskan bahwa setiap orang mempunyai lebih daripada satu atau dua jenis gaya pembelajaran. Fungsi gaya pembelajaran ini juga mungkin berbeza mengikut masa, alam sekitar, isu pembelajaran, serta juga beberapa ciri mental, fisikal, dan psikologi orang yang berkenaan. Sekarang kita beralih kepada 4.1, yaitu perbincangan mengenai motivasi ekstrinsik. Dalam kajian ini, motivasi pelajar adalah berada pada tahap yang sederhana. Berdasarkan dapatan kajian dalam aspek motivasi daripada faktor luaran, pelajar lebih termotivasi daripada pandangan dan pendapat orang lain terhadap diri mereka. Bukan itu sahaja.
Berdasarkan aspek penghargaan pula, pelajar lebih bermotivasi sekiranya diberi penghargaan dan pujian oleh ibu bapa atau guru dan pelajar dan pelajar juga mengingini agar orang lain menyadari kebolehan yang terdapat dalam diri mereka. Selain itu, dapatan kajian juga mendapati bahwa motivasi ekstrinsik bagi faktor ganjaran juga memberi kesan yang baik kepada pelajar, terutamanya apabila mereka memperoleh markah atau grade yang baik dalam peperiksaan. Sekarang kita beralih dalam perbincangan mengenai hubungan gaya pembelajaran dengan motivasi ekstrinsik. Dalam kajian ini, hubungan korelasi Pearson gaya pembelajaran dengan motivasi ekstrinsik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik dengan motivasi ekstrinsik karena masing-masing mempunyai hubungan yang lemah dan hubungan ini boleh diabaikan. Keseluruhan perhubungan tidak perbezaan yang signifikan pada aras 0.01. Hal ini berlaku disebabkan faktor dalaman lebih dominan berbanding faktor luaran dalam mempengaruhi tindakan guru pelatih meneruskan pengajian di samping mengetahui gaya pembelajaran. Sebagai kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengelapasi gaya pembelajaran dan hubungan antara gaya pembelajaran dengan motivasi ekstrinsik dalam kalangan guru pelatih FPG Kampus Ken, di samping melihat kepelbagaian gaya belajar dan gaya pembelajaran dominan yang diamalkan oleh guru pelatih. Tahap motivasi guru pelatih juga dikaji untuk mengesan kecenderungan, kekuatan, dan kelemahan oleh guru pelatih. Sekian sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.